Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu semua. Hari ini Ana nak teruskan kepada kaedah keempat daripada Qawaid Dakwah Ilallah, karya Dr. Hammam Said. Bab keempat ni lebih kepada seni komunikasi ataupun seni menyampaikan. Orang yang dah biasa dengan kita panggil marketing ataupun seni berpidato, akan biasalah dengan isi kandungan tajuk ni. Tajuknya berbunyi, ke atas para da'i ataupun pendakwah untuk sampai kepada level mubaligh dan berusaha mencapai al-balagh. Apa mubaligh dan al-balagh? Kita biasa dengar mubaligh Kristian, maksudnya orang yang menyampaikan, ataupun al-balagh ni biasanya orang dalam kelas balaghah lah kan, kita biasa dengar. Jadi apa kedua-dua ni? Kedua-dua ni adalah satu level. Mubaligh tu level dalam bercakap yang paling kualiti, kepetahan, keindahan dalam berbicara. Jadi penulis Dr. Hammam Said dia bermula dengan dengan satu mindset orang berniaga. Kita percaya bahawa dakwah ni lebih besar untung dia daripada untung duniawi kan, macam yang kita dah belajar dalam kaedah 1. Jadi dan kita juga percaya bahawa tiada produk yang lebih hebat dan lebih menguntungkan daripada produk Islam. Ada tak produk yang lebih baik daripada Islam? Cuba kita senaraikan, ada tak? Dan kerana produk ini adalah produk terbaik dan benda yang kita nak capai ni adalah untung yang besar, maka usaha kita patutlah lebih daripada seorang orang marketing, lebih daripada orang yang berdagang, orang yang nak orang beli barang dagangan dia. Apa yang orang yang berjual, kita panggil apa sales manager, bukan, orang yang berniaga ni, dia akan menggunakan semua strategi untuk menjadikan produk yang dia jual tu dibeli orang, dipercayai, diterima. Macam-macam strategi, macam-macam cara yang mempengaruhi, berkesan di hati, didengari, kan? Bukan sekadar melihat dengan mata, ataupun sekadar baca dekat dalam katalog, bukan. Jadi itulah tugasnya seorang pendakwah dalam menyampaikan. Itulah yang kita panggil sebagai mubaligh. Okey. Seterusnya penulis membawa kita kepada para nabi dan rasul itu sendiri. Tanggungjawab para nabi dan rasul itu sendiri Allah kata dalam Al-Quran sebagai al-balagh. Fahal 'ala rusuli illa al-balaghul mubin. Maksudnya dibebankan tanggungjawab kepada para nabi dan rasul ini al-balagh, iaitu menyampaikan secara tepat, yang menyampaikan dalam keadaan sampai kepada penerima. Bukan sekadar atas angin, bukan sekadar buat iklan, bukan, tapi sampai kepada penerima. Dan ada banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang menekankan kalimah al-balagh. Contohnya ada satu ayat dalam surah Al-Ma'idah, kalau tak silap, Ya ayuhar rasulu baligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalata. Allah menyuruh para rasul ni menyampaikan, baligh, apa yang telah Tuhan wahyukan kepada mereka. Dan jika kamu tidak melakukan, ini ayat macam amaran ataupun didikan, takdib. Jika kamu tidak melakukannya,
kamu belum lagi melakukan tanggungjawab tu. Fama balaghta risalatah. Kamu belum menyampaikan risalahnya. Besar kan kita panggil. Maksudnya berdakwah ni bukan tugas sambil lewa, bukan tugas yang asalkan aku buat lah, macam tu kan. Asalkan aku buat, dah. Tak, bukan. Dia kena to the level of the peak of the quality kan. Al-balagh dari segi bahasanya bermaksud sampai. Apabila seseorang tu sampai pada tujuan dia, contohnya nak balik kampung kan, sampai kepada kampung, cakap saya dah sampai, balagh tu. Maksudnya lebih kurang macam tu lah, sampai kepada tujuan. Ataupun sampai kepada puncaknya. Tabligh, kita biasa dengar tabligh kan. Sifat Nabi, antara yang 4 tu, antaranya adalah tabligh. Apabila dia bercakap, sampai. Kan sekarang ni ada jadi pick up line ke tagline. Cakap biar sampai. Jangan cakap orang tak faham. Bila cakap tak faham tu, antara cela dalam bahasa. Terutamanya orang Arab. Orang Arab zaman Rasulullah sangat mementingkan bahasa. Bila cakap-cakap tak faham ni, dia akan jadi satu aib bagi orang yang bercakap tu. Okey, bila kita dah tahu al-balagh tu maksudnya sampai, jadi kita tahu tuntutan-tuntutan dia. Antara tuntutan-tuntutan al-balagh ni adalah mengetahui ataupun menyedari peka dengan apa yang kita nak sebutkan, nak sampaikan. Kalau kita tak peka, kita tak macam cakap tu point bercampur-campur, dia jadi tak sampailah kan. Itu antara tuntutan. Dan tuntutan yang lain adalah apabila bercakap, kena memperelokkan, mencantikkan cara bercakap. Dengan cara apa? Dengan banyak cara. Antaranya adalah menguasai bahasa ataupun istilah yang kita nak pakai. Menggunakan kalimah-kalimah yang kena pada hati orang tu. Kata-kata kita kadang-kadang tak payah cakap banyak pun, tak payah cakap berjela-jela. Satu ayat yang clear cut, bila dia cakap tu kena, itu saja sudah cukup. Orang Turki kata az ve uz, sikit tapi kena. Okay. Lagi antaranya adalah mempelbagaikan cara dakwah. Macam kita tengok para Nabi Ibrahim, bagaimana dia berdakwah kepada kaumnya. Ada banyak cara, antaranya membuat perumpamaan bintang-bintang, bulan, matahari, untuk menyedarkan kaum dia yang paling agung tu adalah Allah. Sebab bintang terbenam. Bulan walaupun lagi besar daripada bintang pun terbenam. Matahari walaupun lagi hebat daripada bulan pun terbenam. Maka yang tidak terbenam tu hanyalah yang maha agung lah, yang paling besar. Itu cara dakwah Nabi Ibrahim. Juga cara dakwah Nabi Nuh, yang mempelbagaikan cara dakwah dia. Pada pagi hari, pada malam hari kan. Dalam surah Nuh, bagaimana Nabi Nuh berusaha, tidak berputus asa agar dakwah dia tu sampai. Kita sebagai pendakwah pun, kalau cuba satu cara tapi tak didengari, jangan berhenti lagi. Cuba cara lain. Lagi-lagi zaman yang teknologi moden ni, ada macam-macam cara kan. Okay. Seterusnya adalah menggunakan teknologi ataupun prasarana ataupun alternatif alat yang ada. Zaman sekarang ni orang boleh pakai TikTok, orang boleh pakai YouTube kan. Kalau buat slide tu, buatlah slide yang cantik kan, slide yang ada gambar rajah. Sekarang ni boleh pakai Canva dan sebagainya. Boleh buat quiz. Kalau contohnya berdakwah dari sudut menyampaikan, mengajar tu,
boleh buat quiz dan game, macam-macam. Dan kemudian kalau kita jenis yang tak boleh sendirian, kita panggil kawan, kita dapatkan sokongan seorang kawan yang petah berbahasa, yang boleh support kita kan. Tak mesti seorang. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa dia minta ke Allah gunakan teman dalam dakwah dia, iaitu Nabi Harun. Dan sebab dia ada masalah gagap sikit. Jadi gagap bukanlah satu rintangan ataupun satu alasan untuk tidak berdakwah. Kan? Dan macam-macam lagi yang berfokus kepada bahasa. Kita kena pandai bahasa yang kita nak guna tu. Contoh kalau bahasa Melayu, kena tahu bahasa Melayu dengan baik. Tahu teknik menggunakan bahasa Melayu yang berpengaruh. Bukan pakai bahasa pasar. Bahasa yang bahasa sekarang ni ada juga bahasa yang menyakitkan hati kan. Contohnya memperli, menyindir, menyentak pun kadang-kadang boleh mencacatkan objektif dakwah. Kerana bahasa yang baik, bahasa yang lembut, bahasa yang jelas, boleh sampai kepada hati mad'u tu. Kita tak nak dakwah kita tu, cara kita berdakwah, bukan dakwah kita adalah Islam. Cara kita berdakwah tu menyebabkan orang tak faham apa yang kita nak sampaikan. Jadi penghalang pula. Sepatutnya jadi jambatan, sekarang jadi dinding. Kita tak mau itu berlaku. Itu antara perkara-perkara yang disentuh oleh Dr. Hamam Said dalam kaedah ini. Kaedah yang sangat indah. Rasulullah sendiri adalah orang yang paling fasih. Kita tahu Rasulullah sendiri kata, aku adalah orang yang paling fasih. Dan dalam bahasa Arab kan. Jadi seorang pendakwah perlu berusaha agar dia sendiri fasih, menyampaikan tidak tersekat-sekat, tersangkut-sangkut, ataupun bila bercakap tu pakai perkataan yang terlalu akademik, yang terlalu complicated ni, orang tak boleh nak faham. Kena sesuai dengan level orang lain kan. Itu ada dalam kaedah seterusnya. Jadi semua ini kita buat bukan untuk disukai orang, ataupun kita buat bukan untuk mendapat pengaruh dan sebagainya. Kita buat ni untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak dengan cara yang terbaik, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah tanggungjawab pendakwah. Cuba memikirkan, menggunakan seluruh tenaga, bukan sekadar buat kan, bukan sekadar bercakap menyampaikan, tapi sampai supaya Ana suka petik yang Ustaz Rizal share, memperelokkan cara dakwah ni adalah dituntut supaya biarlah orang yang menentang dakwah ni adalah menentang kebenaran yang sebenar-benarnya, bukan sebab dakwah kita, bukan sebab cara kita berdakwah. Jadi kita kena perelokkan. Dia macam tapisan yang cantik kalau kita berdakwah dengan baik, supaya yang tinggal daripada tapisan dakwah kita adalah betul-betul keladak. Bukan sebab tersangkut jerat yang penuh dengan kotoran dan sebagainya. Jadi wallahu alam, banyak lagi untuk dipelajari. Syarahannya lebih besar dalam buku itu tersendiri. Jadi kawan-kawan boleh cuba baca satu tajuk yang menarik, dan banyak lagi buku-buku di luar sana yang mengajar kita teknik bercakap yang berpengaruh. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima usaha kita dalam dakwah. Semoga kita dapat memperbaiki cara bercakap, cara berinteraksi, agar dakwah kita sampai pada tujuan. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.